Saya nak tanya, mana lagi mahal? Kemaafan kita ke kemaafan Allah? Yang susah sangat nak maafkan orang. Kadang ada orang sebut, jangan mudah ya, saya punya maaf mahal ya. Oh, bukan main lagi. Saya punya maaf mahal ya. Bukan semua orang dapat kemaafan saya ya. Contohlah kan. Subhanallah, saya jumpa ada orang yang dizalimi dengan sangat dahsyat. Dia mampu maafkan. Dididera, menjadi mangsa sumbah mahram. Bukan senang ya dia nak memaafkan orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk. Tetapi dengan air mata dia kata dia ikhlas memaafkan kerana Allah. Kalau kerana manusia tu dia tak kuat untuk memaafkan. Tapi ya Allah, aku memaafkan demi kerana mengharapkan kemaafan daripadamu. Dan demi syurgamu ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Beri dia hidayah, beri dia bertaubat, beri dia berubah. Walaupun orang tu tak pernah minta maaf sebab boleh jadi malu. Boleh jadi tak mampu nak cakap minta maaf sekian-sekian. Dah aniaya daripada kecil. Walaupun orang tu dah meninggal dunia. Bapak sendiri. Dengan sumpah maram, dengan buat tu bapak pun dah meninggal dunia. Ya Allah, aku maafkan ayahku ya Allah. Walaupun telah menganiaya aku dengan dahsyat ya Allah. Tetapi kerana syurgamu lebih besar daripada itu. Dan kerana nerakamu lebih dahsyat daripada kesakitan yang aku lalui daripada kecil sampai dewasa. Demi menyelamatkan diriku daripada nerakamu ya Allah, aku maafkan. Allahu Akbar. Kemaafan yang kita berikan bukan untuk orang tersebut, tetapi terlebih dahulu adalah untuk diri kita. Yang kedua, Allah bertanya, apa yang kita akan dihisap adalah yang kedua. Nabi kata tentang ilmu, bagaimana ia mengamalkan ilmu. Hari ini kita dapat ilmu tentang salat. Kita akan ditanya, telah sampai kepadamu ilmu, pengetahuan, teguran tentang salat, kenapa kamu tidak segera untuk beramal dengan ilmu tersebut? Kita akan ditanya. Jangan pula nyesal pula datang hari ni. Kan payah pula nak beramal, tua-tua nak faham maksud. Hui, kau tak datang tak tahu. Ni kena tanya pula ilmu. Subhanallah. Orang yang tidak menuntut ilmu akan dua persoalan. Kenapa tak menuntut ilmu? Sebab menuntut ilmu, lagi-lagi ilmu tentang fardu ain, bab solat ilmu fardu ain, tidak akan lepas. Bukannya nasib baik aku tak pergi dengar ceramah ustazah tu ya. Aku tak tahu. Kau jangan bagi tahu aku. Nanti aku kena tanya. Tak. Pasal ilmu fardu ain, kalau tak belajar maksudnya akan dipertanggungjawabkan. Akan dipersoalkan. Situ dah dosa dah. Itu dah berdosa sebab wajib belajar ilmu fardu ain. Yang ketiga tentang hartanya, daripada mana diperolehi dan daripada mana ia belanjakan. Pada bulan Ramadan hari itu, ada seorang wanita umur 70 lebih. Dia infak 200,000. Dia hubungi telefon sebab nak bercakap sangat dengan saya. Lepas tu suami saya cakap, ni ada hajah ni, dia nak derma 10,000. Saya kata okey. Dia nak bercakap sangat ni sebab dia dapat nombor suami saya. Dia nak bercakap sangat ni, saya kata okey sebab saya dengar 10,000 kan. Maksud saya tak baik kan, macam tak pandang sangat 10,000. Bukan tak pandang. Sebenarnya orang yang 10,000 tu besar. Tapi orang yang infak 10,000 sekarang memang dah makin ramai. Bagi 20,000, 10,000. Saya kata kenapa bersungguh sangat dah bercakap. Lepas saya angkat telefon, ya Hajah, sebab bukan saya sombong ya, tapi ramai sangat orang nak bercakap. Ramai sangat orang telefon kiri kanan. PA tahulah macam mana nak luar masalah, cari macam-macam lah. Lepas tu saya pun bawa, saya kata ustazah, saya tunggu berhari-hari telefon dekat dengan saya. Takut bila ustazah nak telefon, saya tak perasan. Umur dia dah 70 lebih. Saya bukan nak sedekah 10,000, saya nak sedekah 200,000 ustazah. Saya terus segar. Saya 10,000 ke 1,000 ke 100 ke semuanya besar. Subhanallah muslimat sekalian. Saya terkejut dia nak bagi 200,000. Lepas tu saya kata, dia merupakan pencen guru. Dan suami dia juga pencen kerja-kerjaan. Bukan businessman, bukan apa. Maksudnya pencen keduanya bukan besar. Macam mana boleh ada duit? Dan dia bukan 200,000, dia ada juta. Dan semua duit yang dia dapat dalam akaun dia, rezeki tak disangka-sangka. Dia anak yatim daripada kecil. Masa dia sekolah rendah ataupun masa sebelum sekolah rendah, dia dah meninggal ayah dia. Dia anak tunggal ataupun macam mana cerita, ataupun seorang lagi waris meninggal. Tapi bila dah besar, dah kahwin, dah semua dah ada anak, baru tahu yang ayah dia ada banyak tanah. Ayah dia pun meninggal dalam keadaan miskin dulu.
Tapi rupanya tanah-tanah tu semua bernilai besar, ada bernilai juta apa semua. Subhanallah, dan baru tahu orang-orang yang sewa tanah tu siap bulan masuk duit, sampai dalam tabung haji dia sedekahlah beratus ribu pun sentiasa akan masuk, non-stop. Dan dia bukan tahu masa remaja, dia tahu selepas umur dia sekian-sekian. Tetapi apa amalan dia? Subhanallah, tahu apa amalan dia? Kata ustazah, tolong sampaikan apa amalan. Dia bukan nak berbangga-bangga, tapi dia kata supaya orang tahu, saya tak tahu pun pasal ayah saya sekian, saya rasa mak saya pun tak tahu sekian-sekian. Tapi dia tahu tu, dia tahu setelah lambat. Tapi amalan dia masa dia mula pertama kerja ni dia tak tahu lagi dia ni akan jadi jutawan, duit banyak ni tak tahu. Masa dia kerja jadi cikgu dulu, zaman 40 tahun, dah umur dia 70, maksudnya dia jadi cikgu 50 tahun dululah, start jadi cikgu. Gaji cikgu kalau 50 tahun, 40 tahun dulu, 300 lebih sebulan, betul tak? Bukan tinggi. Dia kata dapat gaji yang pertama dia buat kumpul duit hantar mak pergi haji. Tak fikir pasal nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, untuk diri sendiri beli emas ke, tak ada. Dia kumpul sampai cukup belanja hantar mak pergi haji. Lepas tu kumpul duit untuk dia pula pergi haji dengan suami. Dia kata selepas itu, apa yang dia buat? Setiap tahun bila masuk musim haji, sebab dah selesai mak dia, buat badal haji untuk ayah. Lepas tu buat badal haji untuk atuk, nenek, moyang-moyang ke atas, sebab dia dah tahu atuk, nenek, moyang-moyang semua dah buat haji belum. Lepas tu sampai peringkat, dia tanggung pula orang lain pergi buat haji. Ada kawan dia kata kesian tak pergi haji, orang susah. Masa tu dia cuma fikir ada duit kumpul haji, pergi haji. Tak untuk dia, untuk orang lain. Hantar ni, bukan belanja sikit haji kita tahu. Maksudnya ikut kadar sekarang, ikut kadar zaman tersebut pun dah kira tinggi dah berapa. Dia kata ustazah, masa tu saya memang tak tahu yang saya akan terima duit yang banyak. Tapi saya faham tentang apa? Kewajipan rukun Islam yang kelima perlu diutamakan. Lepas dah selesai solat, zakat apa semua, haji. Walaupun saya bukan orang senang, saya bukan ada lebihan rezeki, tapi saya jadikan itu keutamaan. Dan selepas sekian lama, saya rasa itu mungkinlah sebab Allah jadikan rezeki tak putus-putus, tak disangka-sangka. Dia kata kalau ada orang minta bantuan luar negara ke dalam negara ke masjid, paling kurang dia akan transfer dah 10k. Bagi sini 10k, kata tak kurang ustazah, masuk lebih berganda-ganda. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Tuan-puan sekalian, saya tahu ramai lagi tak tunaikan haji. Berhati-hati. Sebab jangan selesa dengan alasan tak mampu. Lainlah kau orang kaya, dan ni tak mampu orang tua. Kau jual apa, tak ada duit. Tapi golang tu kan gelip-gelip gelang. Ada orang tua ni kan dengan suami dia. Makcik ni, ustazah, cik tak mampu nak pergi haji. Umrah boleh lah, haji mahal sekarang. Kebetulan memang saya nampak gelang dia tebal. Saya pun minta maaf cik. Lawa gelang cik. Agak-agak berapa? Berat ni ustazah, berat. Berat ustazah. Pernah timbang sekian-sekian. Kalau Agus sekarang tak kurang 10,000 ni. Cik pergi gadai ataupun jual, cukupkan belanja dalam tabung haji. Nanti insya-Allah cik akan dapat shortlist. Kalau tak dapat shortlist pun, cik dah cukupkan belanja. Kalau meninggal pun insya-Allah tidak akan diazab. Sebab apa? Dah buat sehabis baik, dah kumpul syarat. Masalah orang kita bab haji ni, dia buat yang cukup syarat daftar tu 1,300 tu kan. Dia tak ada tambah-tambah sampai cukup jumlah. Dia kata, dapat 60 tahun lagi. Dajjal dah muncul kot masa tu ustazah. 60 tahun lagi ustazah. Memang tak sompet lah. Saya jumpa masa pergi buat haji tahun lepas, ketika saya buat haji, ramai orang muda umur 20 lebih, 30 lebih. Saya tanya budak-budak umur 23, macam mana boleh pergi haji dan muasasah? Dua beradik, tahu tak macam mana? Mak ayah dia dah simpan untuk haji daripada dia kecil. Lepas tu, bila dia umur sekian, dia bekerja, dia cukupkan belanja. Dia kata, ustazah, bila dah sampai lepas SPM saya kerja, mak ayah saya kata, duit jangan guna simpan tabung haji. Sampai cukup yang minimum tu, kalau sebelum ni 10,000. Sekarang berapa? 20. 13.
Muasasah 13. Maksud saya, dulu 10,000. Faham kan? Yang jumlah minimum untuk masuk dalam senarai pendek tu cukupkan 13. Tahu apa masalah kita ialah duit pergi ke lain dulu. Langkawi sampai, situ sampai, golang tak habis nambah, cincin, beli handbag kan nambah, kasut kan nambah. Esok dalam kubur, bila malaikat tanya, kenapa acik tak poyaji? Tak ada duit lah. Bukan orang kaya macam Cikgu Mariam tu ha. Contoh ya, contoh. Tak ada selamat jawab macam tu. Memang akan detail. Mungkin malaikat, ini mungkin. Yo, kau tak ada duit. Handbag, asyik tambah yo. Boleh beli coach tu, harga 2,000. Contohlah, akan dihisap semua. Ke mana harta kamu pergi? Rupanya kenapa tak dapat cukup minimum untuk pergi haji tu? Duit tak jadi keutamaan untuk menyimpan di situ. Kan sana, kan sini, kan itu, kan ini, kan beli nokza, tak guna nokza keluar pula produk baru, kan beli ni pula, kan itu, kan ini. Akhirnya asyik, jangan terasa sebut nokza ya. Tak habis-habis beli Tupperware sampai dah penuh dah semua ni, tak guna-guna pun. Kalau jual semua, dah cukup dah belanja nak pergi haji. Maksud saya ialah, kita tak boleh selamat dengan alasan kenapa tak pergi, tak sampai giliran. Ikut tabur haji 60 tahun lagi, acik dah meninggal masa tu. Padahalnya kalau cukupkan yang minimum 10,000 atau 13,000, kita akan masuk list pendek. Kadang 2 tahun dah panggil, setahun dah panggil. Bab haji jangan dibuat main-main. Saya bukan kata nak menekan orang susah, tak. Kalau betul susah, insya-Allah settle. Tak akan diazab kerana tak menunaikan haji. Tapi jika disebabkan kita lalai mengumpul belanja, kerana terlalai dengan perkara kita sebutkan tadi, maka bimbang kita tidak terlepas daripada azab kerana tidak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Bahkan para ulama kata, kalau cukup dan mampu, tak dipanggil untuk muasasah dan duit ada, simpanan ada 200,000, 100,000, wajib usaha pergi melalui swasta tu. Bayarlah 70 ke 80 ke. Sekarang memang mahal tu ada sebab memang tak boleh nak dikawal harga di sana. Jadi seolahnya dia nunggu juga muasasah. Padahal duit dah ada banyak dah cukup dah belanja tu. Tapi dia sayang nak guna untuk belanja 70,000, 80,000. Dia nyimpan juga untuk usia tua. Padahal dia dah tua. Dia sebenarnya dah peringkat wajib haji. Kalau tak pergi juga, bimbang akan diazab kerana melalaikan rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar.